السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن. السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. Kita ad-durus tsamin ke surat 59 baris 3 daripada atas. Wa qala Syekhul Muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain. Amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Asy-Syaikh Daud bin Abdullah Al-Fatani rahimahullahu taala, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam memakan daging dan kasih ia akan dia, dan memakan ayam dan kasih memakan halwa dan madu. Sambung perbahasan berkaitan dengan sifat yang harus bagi Rasul. Cumanya ni khusus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lah. Jadi kita kata dulu harus pada akal Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul bertabiat sebagai tabiat manusia, dengan syarat tidak menjatuhkan maruah mereka sebagai seorang Rasul. Maka dia pun sambung cerita berkenaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan dia. Maka kata musannif rahimahullahu taala, kerana adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam memakan daging. Itu perbahasan sebelumnya berkaitan dengan perkara-perkara yang harus bagi manusia buat, maka harus bagi Nabi buat. Maka kenapa gitu? Kerana adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam memakan daging. Daging apa? Daging umum lah tu. Daging lembu, daging kambing, daging unta. Daging yang halal. Kau kata daging situ daging halal sahaja, bukan daging haram. Dan kasih, yakni suka ia, ya Nabi akan dia akan daging. Tu. Jadi dia suka makan daging. Tambah-tambah daging kambing. Daging kambing belah kaki. Itu yang Nabi SAW yang paling suka. Dan memakan ayam. Yang ni Nabi SAW juga makan daging ayam. Makna tadi kalau kata daging tak termasuk ayam lah. Daging selain ayam. Lepas tu sekarang ni baru dia kata makan daging ayam. Makan ayam. Dan kasih suka juga memakan halwa manisan dan juga madu. Jadi benda-benda manisan juga Nabi SAW suka. Sebab itu buka puasa antara benda yang sunat untuk makan ialah benda manis. Antara benda manisnya tamar tu lah, ataupun rutab yang pertama. Rutab tu kurma basah, tak ada rutab kurma kering, dia panggil tamar. Tak ada tamar baru benda manis yang lain. Buah ke apa-apa yang manis lah. Dan suka meminum air yang tawar. Minum air putih. Minum air tawar ni air putih lah. Air biasa. Lagi pula sejuk. Sejuk sini sejuk yang tidak berais. Sejuk biasa lah. Dalam tiah tu sejuk lah. Jadi Nabi SAW suka minum air putih yang sejuk.
Dan benci ia, yang ni tak suka ia Nabi meminum air yang panas. Yang ni panah ketika minum, bukan tak boleh, bukannya tak suka order air panas, bukan. Air panas memang air panas, tapi bila minum tu tunggu sejuk. Tu maksud dia. Tunggu sejuk, minum, bukannya panas-panas melecur itu minum. Sama jugalah makanan. Jadi kita disunatkan apabila makanan ataupun minuman kita itu panas, sunat untuk tunggu sejuk baru minum. Macam makan Maggi ke apa ke, sup tu, tunggulah panas dulu, tunggu sekejap. Taklah sampai sejuk sangat, mana boleh masuklah dalam mulut tu. Kemudian kerana memberi penyakit akan ma'iddah. Ma'iddah ni perut. Perut, penyakit dalam perut. Penyakit apa Allah Alam, cari perubatan pula. Tu antara hikmah sebab apa Nabi SAW tak suka minum air panas. Air panas ni air yang ketika kita nak minum tu boleh menyebabkan kita melecur ke, tak sedap di lidah ke, sebab panas sangat. Tapi kalau air panas kemudian sejuk sikit, boleh lah. Lagi tiada puas. Sebab apa, kenapa Nabi SAW tidak minum air yang panas? Pertamanya beri penyakit pada perut, yang keduanya tak puas. Tak puas lah, tak menikmati. Tu. Kalau dia tidak panas lah jok, batu minum, baru menikmati. Kopi yang panas tapi tidak panas sangat, baru menikmati. Air yang sejuk yang tidak berais, maka sedap minum. Puas sini mana sedap lah, lega, puas. Dan adalah dipecah-pecah tamar, dikoyak-koyak tamar tu kurma di dalam air. Kemudian diminum airnya, air ni pecah-pecah tamar tadi. Nabi SAW antara minumannya lagi ialah beli kurma, lepas tu letak dalam air. Lepas tu minum, letak dalam air tu, rendam sekejap lah. Air ni air putih lah, rendam sekejap, dalam berapa ikutlah, sejam ke 2 jam, lepas tu minum. Sebab apa? Supaya lekas hancur makanan yang dimakannya, yang dimakan Nabi, iaitu dari sudut penghadaman. Baik untuk penghadaman lah. Jadi kalau kita makan ni, ada kalanya duduk dalam perut tu tak hadam lagi, duduk dalam perut ialah. Jadi antara benda yang mempercepatkan penghadaman ialah kita letak kurma, rendam dalam air, lepas rendam berapa jam tu, sejam 2, minumlah. Jangan lama sangat. Kalau lama sangat berhari-hari boleh mabuk lah. Mabuk haram tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan sekalian ini makannya, dan memakan daging kuda ke tu? Daging kuda di dalam safar. Safar ni ketika musafir. Dan di dalam hadar. Hadar tu ketika duduk di rumah lah, mukim dia panggil. Cuma sini saya muskil sikit lah. Duk tengok kitab tadi, tak ada pun hadis yang kata Nabi SAW makan daging. Sahabat yang makan daging kuda. Nabi SAW kita cek tadi, tak ada lagi hadis yang secara sarih kata Nabi makan daging kuda. Yang adanya sahabat makan daging kuda, kemudian khilaf hukum dia. Jadi kalau khilaf hukum, jadi Nabi SAW tak akan tu. Lepas tu khilaf. Jadi khilaf mazhab Hanbali, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki halal makan. Boleh makan. Dan tidak makruh. Kalau mazhab Hanafi makruh makan. Tapi tak haram lah. Jadi kalau nak makan kuda ni, mana sembelih macam biasa lah. Bukannya tembok apa, buat lebih kurang, bukan lah. Dia kena sembelih juga. Sebab apa tak makan kuda? Sebab apa kuda ni tak dipanggil sebagai binatang al-an'am ataupun binatang yang untuk makan? Sebab dia diguna untuk berang. Binatang kuda digunakan untuk berperangan. Perang tu dengan kuda lah, dia tak makan unta. Unta tu bila musafir. Kuda ni pecut tu. Jadi dia bukan kuda. Jadi kuda tak dimakan sebab dia untuk berang. Jadi wallah alam sini ni, boleh tengok balik lah, kukuk lah ada hadis dhaif ke macam mana yang Nabi SAW pernah makan daging kuda. Setakat kita tengok tadi, tak ada lah hadis yang Nabi sendiri makan kuda.
Tapi kalau nak makan kuda boleh. Kalau boleh tu, kalau Nabi SAW makan kuda, tak ada khilaf lah sepatutnya. Tapi pandangan ulama tengok kata khilaf. Khilaf ni mana Nabi tak akan direct, tapi sahabat makan. Dan Nabi SAW tak larang. Sahabat Nabi SAW pernah makan keldai liar, dan pernah makan kuda dalam satu hidangan. Maka Nabi SAW hanya melarang makan keldai liar sahaja. Kuda tak larang. Itu tadi kita sempat tengok lah. Okey. Kemudian, dan daging arnab. Daging arnab sedap lah, tapi mahal. Daging arnab, sate arnab. Waduh. Dan daging burung yang diburu orang dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daging burung yang orang tolong buru ke Nabi. Lepas tu dia beri ke Nabi, Nabi makan. Nabi makan tu. Lepas tu nak buru burung ni macam mana pula? Ada syarat-syarat lah. Tu kena mengaji pekoh kat udara, nak tangkap dia macam mana. Tu pekoh lah pula. Kemudian buru tolong beri ke Nabi. Sebab Nabi passion ni tak bunuh orang dan tak bunuh binatang suka hati. Tapi dalam bab kurban kenalah, sebab itu perintah Allah. Hak burung ni bukan perintah Allah, hak ni pilihan. Jadi dari sudut pilihan ni tak, kebiasaannya Nabi SAW tak memilih untuk bunuh atau matikan binatang lah kalau tak disuruh. Nabi SAW dalam peperangan pun tak pernah bunuh orang. Perang tapi tak bunuh orang. Kalau bunuh jadi fitnah besar lah. Warna Nabi bunuh orang. Jadi gitu. Jadi sahabat je yang bunuh tentera kafir tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, dan daging dan kasih diburukan orang baginya bagi Nabi. Nabi SAW suka kalau orang buru bagi kat dia daging tu. Daging burung ke daging apa-apa lah. Nabi passion suka orang tangkap binatang yang boleh dimakan tu dengan berburu, kemudian beri pada Nabi SAW. Dia suka. Dan didatangkan benda yang diburu tadi, dimakan benda yang diburu tadi. Gitu cara baca dia. Kalau kitab baru patut kena tulis koma. Kalau baca kitab Jawi ni, dan didatangkan dimakannya. Sudah. Datang apa tu? Dan didatangkan burung ataupun daging tadi, daging yang diburu, batu dimakannya. Itu. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila memakan daging tiada menundukkan kepala kepadanya kepada daging. Ni cara makan daging. Daging duduk dalam talam atau pinggan, bukan kepala pergi kat daging, tapi daging kita angkat buh kat mulut. Gitu. Bukannya kita letak kepala, makna menunduk ni, mana kita ambil mulut kita ni pergi ke daging. Bukan gitu cara makan daging. Cara makan daging, kita ambil daging tu, kita gigit. Gitu. Tu cara makan Nabi sallallahu alaihi wasallam makan daging. Bukannya kita tunduk kepala dan kita gigit kat daging dalam pinggan tu. Bukan. Kemudian kata musannif rahimahullah, tetapi diangkat kepada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian digigitlah daging tadi. Dengan gigi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tu cara makan daging. Jadi boleh ada dua sunnah lah situ. Sunnah makan daging satu, sunnah cara makan daging satu. Jadi cara makan dagingnya ialah kita ambil daging letak di mulut, bukan mulut letak di daging. Tu. Kemudian, dan memakan akan roti. Roti. Roti itu dengan tamar, dengan kurma. Kita pelik sikit lah. Bak roti kita ni mewah, ni roti Nabi kasar. Bukan roti sedap kan ni. Dan memakan roti dengan cuka. Cuka dalam Syama'il Al-Muhammadiyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, cuka lah lauk yang paling afdal atas alam ni. Apa? Sebab waktu tu lah mewah dengan cuka. Makan roti dengan cuka ni kira sedap lah. Sebab itulah makanan yang ada masa tu. Tambah kalau untuk orang miskin. Orang miskin tak boleh nak beli lauk mana, jadi dia cicah dengan cuka saja. Ada ulama tasawuf, dia makan roti
Hicah dengan air sungai. Ada juga. Hicah dengan air sungai tu. Tapi air sungai bukan sungai teruk tu. Ni sungai kita sungai teruk lah, ada teruk. Air sungai bersih lah. Sebab roti ketika itu kasar, maka dia lembutkan dengan air. Dan memakan roti dengan lemak. Lemak ni minyak. Lemak ni minyak sebenarnya. Dia kalau dalam kitab sebut as-samanu. Kalau kita Arab as-samanu ni minyak ke minyak sapi ke keju gitu lah. Tu. Gitu lah. Tu. Dia buat lemak. Dan memakan roti dengan zit. Zit ni minyak zaitun. Tengok orang Arab makan. Syekh-syekh Arab ke, mari Malaysia, dia akan pergi kedai Arab tu, dia akan beri roti, lepas tu minyak zaitun. Dia ada macam lemak sikit atas tu. Tu lah. Tu. Makan dengan roti, sedap lah juga. Tu. Kita pernah try dah. Dan memakan roti serta dadih. Bukan dadih yogurt tu. Yogurt tu jeng lah. Hari dadih ni lebih pada keju. Gitu. Lebih pada keju sikit. Cuma hak tepat tu, itu kena tengok syarah Syama'il lah. Ni dari sudut bahasa kita je, dadih, ada terjemah keju. Dan memakan roti syair, roti gandum, dengan tiada diayak sekamnya sekam syair. Makna roti ni bila tak diayak jadi kerah. Roti gandum yang kerah lah. Dia tidak buang gandum tu sampai halus dah. Jadi roti itu akan jadi kerah. Dan Nabi SAW makan hal tu. Itu makanan-makanan orang panggil cukup-cukup untuk hidup lah. Kalau kita makan sedap dah. Dan menegahkan makan roti dengan tiada lauk. Lauk bukan laut. Dalam kitab Jawi laut tu. Bukan L-A-U-T, L-A-U-K. Lauk. Tu. Nabi SAW tak makan roti saja, dia makan dengan lauk. Lepas tu lauk tu macam-macam. Cuka lah, tamar lah, minyak zaitun lah, lepas tu dadih tadi tu lah. Dia tak makan roti saja. Okay. Jadi kita boleh dah makan beli roti tu. Beli roti tu ni makan roti saja. Hijau lah benda-benda pun. Dengan keju ke, dengan jam ke. Tetapi ia juga, yang ni tetapi makan roti tu dengan lauk juga. Dengan lauk sekali. Dia ada satu lagi nama lauk dia ialah Allah, tadi ingat dah sebelum maghrib. Hari sini tak ingat pula nama dia. Apa nama tu? Sarit. Sarit ni dia panggil dia panggil daging hancur dalam gula. Gitu. Sarit tu lah. Sarit dengan sa. Daging cincang. Daging cincang tu hicah dengan roti. Tu betul ada lah, kedai Arab ada. Tu apa tu? Tetapi juga dan tiada memakan gula. Gula tu jangan guni pula. Kan baca guni pula. Dalam kitab Jawi ga waw nun ya habis cerita. Makan dengan guni kok nak pula. Bukan guni, gula. Mana tadi tu lah, sarit tu. Cuma dia terjemah gula. Bukan gula kari yang nasi kandang tu. Ini sunnah Nabi pula makan nasi kandang habis cerita. Tiada memakan, tak habis itu, tiada memakan gula yang bermalam. Makna tak makan Nabi SAW makanan yang perangat. Tu. Yang makanan baru sokmo. Bukannya tak habis hari ni, simpanlah, esok perangat. Nabi tak angkat tu. Bukan haram dah, Nabi tak akan. Itulah. Kalau kita yang sedap tu hak tu, perangat esok gula sedap kan, roti menggali. Kalau orang Penang orang Penang lagi simpan lama tu. 2-3 hari heran tu. Masa raya biasanya makan roti menggali. Tu. Lepas tu betul, bermalam maka diangatkan baginya bagi lauk tadi pada pagi-pagi. Tiada memakan gula yang bermalam, maka yang ni selepas bermalam tu diangatkan bagi lauk tadi pada pagi-pagi. Nabi SAW tak suka gitu.
Nabi SAW suka hak jenis baru. Dia tak suka jenis gula tu disimpan waktu malam, esok perangat. Tak. Tapi bukan haram. Buat lagi tu. Dan tiada suka memakan makanan yang panas. Lebih kurang tadi lah. Tadi minuman, ni makan loh. Makan biasanya yang bersup-sup lah kalau kita ni. Jadi tunggu sekejap lah lepas siap tu. Tunggu sekejap 5 minit. Sekira-kira kalau kita hirup panas tu tak melecu dan tak tergeliat lidah ke macam mana, baru makan. Dan bersabda ia Nabi sallallahu alaihi wasallam, sejukkan oleh kamu makanan kamu supaya ada berkat bagi kamu padanya pada makanan tadi. Jadi makanan yang tidak terlalu panas kita makan dan sejuk ataupun kurang panasnya itu ada keberkatan bagi dia. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, makna kalau makan makanan yang panas dan minuman yang panas itu hukumnya makruh. Dan apa tu? Panas. Dan bersabda begitu. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam memakan akan barang yang didapatnya barang. Yang ni apa saja yang ada di rumah dia makan belaka. Tak cerewet lah. Ni tengah-tengah Covid ada roti kat rumah, nak cari makanan mewah, habis tutup lah, contoh lah. Jadi apa saja yang ada kat rumah Nabi SAW akan makan. Lepas tu Nabi SAW pernah bertanya kepada Sayyidina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ada orang makan ni? Tak ada, maka aku berpuasa. Tak ada, puasa. Tu jenis Nabi. Makanan tak ada kat rumah, dia puasa. Makanan ada, dia makan. Gitu. Tu kalau puasa sunat lah. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan tiada memberatkan barang yang tidak takalluf, tidak bersusah payah untuk cari benda yang tak ada. Makanan tu tak ada, tak susah payah pergi cari. Kalau senang tak apa, ni payah. Zaman payah lah. Zaman Nabi SAW payah cari makan hak sedap ni. Maksudnya biasanya hak biasa-biasa saja. Dan Nabi SAW tak makan mewah-mewah pada mampu tu sebab dia suka macam orang miskin. Lepas tu dia suka bergaul dengan orang miskin. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan apabila hadir makanan tiada ditolak Nabi, makan aja. Tak tolak lah. Tapi kalau kita tak suka makanan tu, jangan pergi beli. Ni tak suka pergi beli, itu makan-makan duk ngomen di depan makan tu. Tu jeng lah. Jadi komen ataupun dia panggil komen lah, komen depan makanan, depan rezeki Allah Ta'ala ni tak apa elok ana. Jadi kalau tak suka tak payah makan terus, kalau suka baru beli. Itu cara dia. Dan tiada mencela makanan sekali-kali. Ni beli-beli tak sedap, celur depan dia, tak habis lagi makan. Tetapi jika suka dimakan Nabi, akan makanan. Dan jika tiada suka ditinggalkan makanan tadi. Tu sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia makan, dia akan makan. Kalau benda tak makan, dia tak akan makan. Bukannya dia tak makan, tapi dia makan lepas tu celur. Tak jadi. Dia panggil celur tu. Komen tu celur dah. Celur rezeki yang Allah Ta'ala beri. Jadi kalau tak mau makan, tak payah beli. Dan tak payah makan. Jangan kita tak suka pergi makan juga. Lepas tu kritik pula makanan depan. Tak sedap lah, kurang garang lah. Sabar sekejap. Situ juga nak bubuhnya. Bagi perhabis dulu. Lepas tu nak komen apa? Komen lah. Dah habis, selesai lah. Selesai dah bab Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi-Nabi Rasul-Rasul sama dengan manusia. Lepas tu sekarang ni round ketiga pula, yang terakhir dalam bab Nabi, dalil. Dan dalil sidqun, dalil sidik ni sidik benar. Mereka itu rasul, seperti kata Syekh Sanusi radhiyallahu taala anhu, Muhammad bin Yusuf As-Sanusi, wa amma burhanu wujubi sidqihim alaihimus salatu wassalamu faliannahum law lam yasduqu la lazimal kadhibu fi khabarihi ta'ala litasdiqihi ta'ala lahum bil mu'jizatin nazilati manzilata qawlihi sadaqa abdi fi kulli ma yuballighu anni. Dan adapun tanda wajib
Wajib pada akal mesti terima benar mereka itu Rasul alaihimus salatu wassalam. Maka kerana bahwasanya mereka itu Rasul, jikalau tiada benar mereka itu Rasul, niscaya lazimlah dusta pada khabar Allah Ta'ala. Khabar Allah di mana? Di Quran tu lah. Jadi kalau Nabi dan Rasul-Rasul bohong, Nabi SAW bohong, maka bohong juga Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Sebab apa? Kerana ia Allah mentasdikkan, membenarkan bagi mereka itu Rasul dengan mu'jizat. Mu'jizat tu alih ta tu makna mu'jizat yang banyak lah. Jadi mu'jizat Allah Ta'ala beri tanda kata Allah membenarkan mereka. Tiba-tiba mereka bohong. Makna Allah bohong juga. Sebab kaedah dia membenarkan orang bohong. Membenarkan orang benar. Membenarkan orang bohong, dia pun bohong. Jadi kalau asalnya Allah Ta'ala tak bohong, Nabi ya bohong, Allah memtasdikkan, membenarkan mereka itu Rasul, Allah juga bohong. Jadi Allah bohong mustahil. Gitu, dia ikut situ. Jadi Allah Ta'ala kalau bohong mustahil. Yang mana Allah Ta'ala benarkan tadi, yang menempati akan tempat firman-Nya, firman Allah, seolah-olah Allah Ta'ala sebut bila beri mukjizat tu, telah benar hamba-Ku pada tiap-tiap barang yang disampaikan daripada Aku. Ini dia panggil khabar tanzili. Khabar ni panggil, bukannya dia panggil Allah Ta'ala cakap sungguh, mana macam lampu isyarat lah. Merah tu seolah-olah kita bayang polis trafik kata berhenti. Bukannya dia bersuara berhenti, bukannya bila merah tu berhenti, tak ada sebut itu. Tapi kita tengok lampu merah itu seolah-olah polis trafik kata suruh berhenti. Begitu juga mukjizat bila dizahirkan seolah-olah Allah Ta'ala sebut benarlah hamba-Ku terhadap apa yang dia sampaikan daripada Aku. Seolah-olah begitu. Bukan sebut sungguh, tapi seolah-olah begitu faham dia bila dizahirkan mukjizat. Kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, kerana mukjizat, pada tangan mereka itu mana tadi, yakni jikalau dapat dusta segala rasul, niscaya lazimlah dusta pula Allah Ta'ala, kerana Allah Ta'ala membenarkan mereka itu rasul dengan mukjizat yang menempati seolah-olah mukjizat itu ada firman-Nya, firman Allah, ada firman-Nya, firman Allah, yang ini menempati firman sadaqa abdi tadi tu, benarlah hamba-Ku terhadap apa yang telah Aku sampaikan. Seolah-olah bila dizahirkan mukjizat ada perkataan gitu, orang faham gitu. Kerana mukjizat itu tiada dapat seorang yang mendatangkan. Betul lah. Mukjizat itu tiada dapat seorang yang mendatangkan, yang ini mendatangkan mukjizat tadi, melainkan daripada Allah. Jadi kalau Rasul itu boleh zahirkan, boleh datangkan bukti melalui mukjizat, mukjizat itu daripada siapa kalau bukan Allah Ta'ala? Sebab yang memberi kesan ke semuanya ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mukjizat pula benda-benda pelik berlaku pada Rasul untuk membenarkan Rasul, untuk mengiktiraf dia tu Rasul. Jadi kalau dia Rasul itu bohong, tak betul, Allah Ta'ala yang beri mukjizat pada dia juga tak betul. Itu kaedah dia. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, tatkala diberikan mukjizat itu pada tangan mereka itu Rasul, Allah Ta'ala lah yang beri mukjizat tersebut di tangan mereka. Tangan ni makna bukan tangan sungguh, makna berada di bawah kekuasaan mereka dengan izin Allah Ta'ala, yang Allah Ta'ala beri kesan pada mukjizat tersebut dan terjadi. Maka jadilah ia mukjizat tadi menempati firman-Nya, firman Allah, seolah-olah kata gini, engkau benar pada Rasul, pada suruhku. Maka dia kata seolah-olah Allah Ta'ala sebut engkau benar pada suruhku. Suruh ni mana? Suruhan, suruh menyembah. Sadaqa abdi fi kulli ma yuballighu anni, benarlah hamba-Ku terhadap setiap perkara yang dia sampaikan daripada Aku.
Tu kalau mukjizat bila dizahirkan. Jadi mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada sampai sekarang ialah Al-Quran sahaja. Hak lain semua tak ada dah. Tu. Hak tu sajalah mukjizat yang tinggal pada kita akhir zaman ni. Semua mukjizat lainnya ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan disaksikan sahabat, dan sahabat cerita sampailah kepada kita, maka kita tahu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata dia, maka dusta pada Allah Ta'ala itu mustahil. Jadi kalau Nabi dan Rasul dusta, bohong, Allah pun bohong. Jadi Allah bohong ni mustahil, tak boleh terima di akal. Kerana bohong ni sifat makhluk yang lemah, dan lagi pula buruk. Maka mustahil pula dusta Rasul. Bila kata Allah mustahil Rasul, Allah mustahil dusta, maka turutlah benda yang disampaikan melalui Rasul turut benar, maka Rasul pun benar juga. Dan itu itu kata mustahil dusta Rasul yang kita kehendaki, yang kita nak i'tikad. Mustahilnya depa ni dusta, itu yang kita wajib i'tikad. Wajib dan mestinya mereka itu benar, itulah yang wajib kita i'tikad. Sebab Allah Ta'ala tidak dusta, Allah Ta'ala sentiasa membenarkan orang yang benar. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dia pun cerita sikit mukjizat. Maka makna mukjizat itu amrun khariqun lil adati maqrunun bit tahaddi ma'a adamil mu'aradati, iaitu pekerjaan, yakni satu benda yang mencarikan bagi ada yang luar adat kebiasaan. Biasaannya jadi gini, tiba-tiba jadi gitu. Beserta dengan dakwa pesuruh, yakni dakwa jadi rasul, serta ketiadaan dapat seorang melintangi, melawani akan dia akan rasul. Tak ada seorang boleh lawan. Jadi mukjizat ini untuk melemahkan musuh. Cuba musuh buat macam Nabi, tak boleh ya. Musailimah Al-Kadzdzab, dia ludah kat perigi kau kering. Nabi SAW ludah ke perigi, air tu timbul, dia kau kering. Musailimah Al-Kadzdzab, dia ludah dekat mata seseorang yang buta, dia ludah yang sakit mata. Kalau dia nak buat macam Nabi, tiba-tiba buta tu. Nabi SAW dia ludah pada mata sahabat yang kena anak panah, maka mata dia itu lebih baik daripada sebelum dia. Jadi mukjizat itu tidak boleh ditiru oleh orang. Itu melemahkan musuh dan membenarkan kata Nabi SAW dan Nabi-Nabi Rasul-Rasul lain seorang yang Rasul. Maka keluar dengan pekerjaan yang mencarikan adat itu. Keluar sini makna dia nak, kan dia dah buat takrif dah. Suatu benda yang mencari adat. Jadi bila kata suatu benda yang mencari adat, keluarlah kata yang tiada mencarikan dia, yang mencarikan adat. Seperti ia seorang berkata, adalah mukjizatku apabila pagi-pagi naik matahari. Pelik tak ada. Macam tu senang. Aku ada mukjizat. Apa dia? Mukjizat aku ialah tiap-tiap hari, tiap-tiap pagi matahari naik. Tak ada orang. Sebab adat dah berlaku gitu. Kebiasaannya memang matahari naik, takkan tenggelam pula awal-awal. Akhir dekat maghrib baru tenggelam. Dan apabila petang-petang jatuh matahari, jatuh dia tenggelam. Jadi orang pelik bila kita dengar gitu. Tak pelik lah. Bahkan lagi kena maki dah. Itu kan mukjizat. Tuhan gila tu. Mengaku tu mukjizat. Maka tiada dinamakan mukjizat kerana tiada mencarikan adat. Noktah. Tu. Maka bersamalah antara orang yang benar dan orang yang dusta. Itu. Maka bersamalah antara orang yang benar dan orang yang dusta. Yakni kalau dia mengaku mukjizat aku ni pagi-pagi keluar matahari. Waktu petang terbenam matahari. Jadi dia bohong tak? Dia bohong. Jadi macam mana nak bezakan antara orang bohong dengan orang yang betul? Tak beza. Sebab mukjizat dia bagi itu tidak mencari keadaan. Biasa saja. Aku punya mukjizat ni ialah air sungai belakang aku ni mengalir. Takkan gitu. Memang air sungai mengalir sokmo. Jadi kalau dia boleh membuktikan mukjizat hanya dengan benda yang adat saja, jadi tidak boleh bezakanlah antara orang yang benar dengan orang yang salah. Maka sama.
Ini macam mana kita nak mengaku Nabi SAW itu Rasul? Susah. Dan keluarlah dengan kata berserta dengan dakwa bersuruh. Keluar kata yang tiada dakwa. Mukjizat ni benda yang berlaku luar biasa. Satu. Yang kedua, disertai dengan pengakuan sebagai Rasul. Jadi keluarlah perkataan kata mendakwa Rasul oleh benda yang tak didakwa Rasul, seperti karamah bagi segala awliya, bagi wali-wali. Jadi wali-wali dia ada perkara yang mencari adat, ada wali terbang ke, jalan atas air ke, tapi dia tak boleh mengaku Rasul. Wali-wali tidak akan mengaku Rasul. Tu beza dengan Nabi SAW, Nabi Musa, Nabi Isa, dia ada benda mencari adat disertai dengan pengakuan Rasul. Jadi wali-wali tak boleh mengaku saya ni Rasul dah ni, sebab saya boleh terbang. Habis kita. Maka mencarikan bagi adat. Karamah tu mencari bagi adat juga. Tetapi tiada ia wali mendakwa akan pesuruh. Dia tak kata aku ni Rasul, aku ni Nabi, kena dengar cakap aku. Kalau ada, nyata cerak, hak tu ajaran sesat. Maka keluarlah dengan kata tiada dapat seorang melintangi akan ia akan mukjizat. Melintangi ni melawan. Keluar kata barang yang dilintangi orang akan dia akan mukjizat tadi. Orang boleh challenge, orang boleh bantah dia. Kalau orang boleh bantah dia, tak jadi mukjizat. Seperti katanya, kata seorang, mukjizatku itu begian-begian, maka dilintangilah orang akan kehendaknya. Dicegah, dicegah orang tersebut terhadap apa yang didakwa. Maka tiada hasil kehendaknya, kehendak orang yang mengaku mukjizat. Contoh dia kata, contohlah dia kata, mukjizat aku ni ialah sungai di belakang aku ni mengalir sokmo. Contohlah. Jadi boleh tak kita tentang? Boleh. Kita sekatlah perairan sungai. Jadi boleh dilawan lah. Jadi bila boleh dilawan, makna tu bukan mukjizat. Contoh. Jadi nabi-nabi, rasul-rasul, mukjizat dia boleh orang sekat tak? Tak boleh. Nabi SAW belah bulan, ada orang boleh sekat? Tak boleh. Dan orang tak akan boleh buat belah bulan tu. Nabi SAW seorang saja. Nabi SAW keluar air di celah-celah jari Nabi SAW. Ada orang boleh sekat? Tak boleh sekat. Ada orang boleh buat? Tak boleh buat kok. Tongkat Nabi Musa AS jadi ular, ada orang boleh buat? Tak boleh buat. Ada orang boleh sekat? Tak boleh sekat. Semua dengan izin Allah Ta'ala, dan orang tak akan mampu tiru. Tu mukjizat beza dengan orang, beza dengan yang lain. Jadi kalau mukjizat boleh orang sekat, mana tu bukan mukjizat. Maka adalah mukjizat iaitu yang zahir, yang jelas, yang nyata pada tangan Nabi kita amat banyak. Dia nak bincang sikitlah mukjizat Nabi SAW. Jadi dia kata mukjizat Nabi SAW yang zahir di dia tu banyak. Demikian lagi segala rasul yang dahulu-dahulu, yakni dahulu-dahulu daripada Nabi SAW. Maka tiada dapat dihinggakan, yakni dihinggakan mukjizat tadi. Kalau kita nak kira suti-suti, tak mampu nak kira. Nabi Isa dengan Nabi Musa, Nabi Isa dengan Nabi SAW ada mukjizat yang sama, iaitu boleh menghidupkan orang. Nabi Isa boleh menghidupkan orang, Nabi SAW pun ada mukjizat menghidupkan orang. Ada hadis dhaif, dia menghidupkan mak pak dia sendiri, ucap syahadah, meninggal semula. Nabi Isa nyatalah tu ada dia hidupkan orang. Sakit kan? Lagi satu mukjizat yang sama antara Nabi Isa dengan Nabi SAW ialah menyembuhkan penyakit. Nabi Isa boleh menyembuhkan penyakit, Nabi SAW juga menyembuhkan penyakit dengan air liur Nabi SAW. Sapu kau, doa kau, sembuh tu siapa tu. Mudah mukjizat Nabi SAW sama dengan Nabi Musa AS, iaitu boleh cakap dengan Tuhan direct, tanpa dengan wasilah Jibril. Iaitu Nabi SAW ketika Isra' dan Mi'raj. Nabi Musa AS memang cakap dengan Allah direct dah, tak ada Jibril. Sebab tu digelar Kalimullah, orang yang cakap dengan Allah Ta'ala. Setengah daripada mukjizat Nabi kita SAW Quran. Tu lah. Jadi Quran yang kita baca tu, hak tu mukjizat Nabi SAW. Mana tahu mukjizat? Orang tak boleh tulis macam tu. Kalau kita kata boleh dah tulis, terang tulis, tak sama. Zaman Nabi SAW orang yang kuat syair jahiliah.
Ni kalau orang bahasa Arab, dia akan belajar satu bab syair jahiliah. Sebab apa syair jahiliah ni jadi dalil? Sebabnya bahasa dia itu hebat selepas Quran. Jadi kalau mengaji bahasa Arab, kalau benda tu tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis, dia akan memari syair jahili. Syair jahiliah untuk menguatkan dalil tata bahasa Arab tu. Sebab bahasa dia kemah selepas daripada Quran. Sebab tu puak-puak syair jahiliah dulu, bila datang Quran, dia terkejut. Bahasa mari pada mana? Sebab dia tahu ni bukan manusia buat. Dia tahu dah tapi tak beriman. Dia tahu ni bukan bahasa biasa-biasa, ni bahasa yang luar biasa. Ni bukan manusia yang buat. Jadi dia tak percaya juga, tak beriman Allah Ta'ala, tapi dia tahu benda tu pelik. Jadi Quran. Maka iaitu Quran yang terlebih besar mukjizat. Mukjizat paling besar sekali. Sebab tu kekal sampai sekarang, sampai kiamat. Sampai dekat-dekat kiamat, iaitu ketika kiamat akan diangkat Quran satu-satu, hilang. Maka ketika itulah Nabi Khadir alaihi salam meninggal dunia. Kalau atas pandangan jumhur ulama yang mengatakan dia masih hidup sampai sekarang. Tu. Lagi berkekalan hingga akhir hari kiamat, yakni hingga berdekatan akhir hari kiamat. Bukannya ketika kiamat duk musnah, hancur alam, dia pun hancur sekali. Tidak. Sebelum hancur tu, dia terangkat dah. Maka segala jin dan manusia yang fasih-fasih hendak mendatangkan sepertinya seperti Quran, jikalau dengan sekurang-kurang ayat seperti inna a'tainakal kautsar dan qul huwallahu ahad, maka tiada kuasa mendatangkan oleh segala kaum Quraisy yang terlebih fasih manusia. Jadi dia kata segala jin, manusia yang fasih. Fasih ni kalau dalam bahasa Arab, dia ada fasih, dia ada afsah. Fasih ni fasih kalau kita bahasa Melayu ni cakap lancar. Dia kalau bahasa Arab bukan maksud cakap lancar, dia maksud dia penggunaan bahasa betul, baris belakang betul. Dia panggil nahu sorah lah ilmu tu. Ja'a Zaidun, fasih tu. Kalau orang Ja'a Zaidan tak kena. Ja'a Zaidan tak kena, Ja'a Zaidin tak kena. Tu tidak fasih. Jadi kalau dia kata, andai kata segala jin, segala manusia yang fasih-fasih ni nak buat Quran seumpama satu ayat je, inna a'tainakal kautsar, qul huwallahu ahad, tak mampu. Walaupun dia tu daripada puak Quraisy sekalipun. Sebab apa dia kata puak Quraisy? Kerana puak Quraisy lah orang yang paling hebat dalam bahasa atas dunia ni. Tu. Imam Syafi'i keturunan Quraisy, dia mengaji bahasa Arab 10 tahun. Untuk boleh aling bahasa Arab. Jadi sehingga kan dalam bahasa Arab perkataan Imam Syafi'i jadi dalil. Sebab dia aling dalam bahasa Arab, sehingga perkataan dia boleh jadi dalil. Hebat tu. Jadi orang Quraisy pun tak boleh buat juga. Yang terlebih fasih manusia umpamanya, Quraisy tu yang terlebih fasih, yang paling fasih lah, pun tak boleh. Dan jika berhimpun jin dan manusia dan bertolong-tolong setengah dengan setengahnya sekalipun, tiada kuasa ia mereka mendatangkan seumpamanya, seumpama inna a'taina wa qul huwallahu ahad. Ini sebut Al-Quran belakang ni. Quran pertama-tama dia cabur buat satu surah. Buat satu surah ya. Tak boleh satu surah. Tak apalah, tak boleh satu bukan. Dia buat satu Quran. Satu Quran lu. Tak boleh satu Quran. Tak apalah, diskaun sikit satu surah. Tak boleh diskaun sikit satu ayat pun tak boleh juga. Nampak sangat hak tu kalam manusia. Tu. Maka yang demikian itu, menemikian kata tak boleh buat tu menunjukkan bukan perkataan manusia. Jadi menunjukkan kalamullah Al-Quran tadi bukan perkataan manusia, tapi perkataan Allah. Kalau perkataan manusia orang boleh buat. Dan lagi adalah ia Al-Quran menghimpunkan bagi segala maksud. Segala maksud ni segala benda yang Allah nak maksudkan dengan sedikit huruf. Sebab tu ada tafsir Al-Quran. Tafsir Al-Qurtubi 12 jilid, tafsir Ibnu Katsir 6 jilid, tafsir jalan lain lah paling sikit sekali, ataupun tafsir Syekh Nawawi Al-Bantani. Ini sikit huruf, mana banyak.
Makna banyak wa aqimus salah wa atuz zakah. Macam-macam balik bahas. Bahas dari sudut nahwu sarah boleh. Bahas dari sudut usul fiqh ada. Bahas dari sudut fiqh ada. Wa aqimus salah wa atuz zakah. Balaghah ada. Jadi suti ayat tu boleh keluar macam-macam ilmu. Tu seperti yang disebut oleh ulama sekalian kitab Noktah Noktah itu sekalian kitab yang turun dari langit terkandung maknanya di dalam Quran. Dia panggil agama samawi. Samawi ni agama langit. Sebab apa? Sebab kitab-kitab itu turun dari langit. Taurat, Injil, Zabur tu dia panggil agama samawi. Kitab-kitab tu, semua kandungan kitab-kitab tu terkandung dalam Al-Quran. Wallahu ta'ala a'lam. Hari ni balik 10 Khamis, sebelah Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Jadi hari Jumaat tak ada, hari Isnin tak ada, hari Jumaat tak ada. Isnin lagi satu ada. Wallahu ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.